Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung kembali pengajian kita berkaitan dengan pentadbiran Hal Ehwal Islam di Malaysia. Kalau pertemuan lepas kita sudah bincangkan berkaitan dengan sejarah kedatangan Islam serta perkembangannya di tanah Melayu daripada abad ke-7 700 Masihi sehinggalah abad ke-14, iaitu wujudnya hukum kanun Melaka, ya, bagaimana Islam itu bertapak di Malaysia hinggalah diperundangkan di dalam undang-undang tempatan, ya. Kemudian perkembangan Islam itu dilihat dari semasa ke semasa sehinggalah kedatangan Inggeris dengan memperkenalkan sistem residen, iaitu penasihat bagi sultan, ya, ataupun raja bagi sesebuah negeri, sehinggalah Islam itu undang-undang dan pentadbirannya dilihat sempit, ya, tidak menyeluruh sebagaimana yang telah diperkenalkan di Melaka, iaitu hukum kanun Melaka, yang di sana ada hukum qisas, ya, hukum hudud dan sebagainya. Namun setelah kedatangan Inggeris di tanah Melayu, bermula daripada negeri-negeri Selat, kemudian ke negeri-negeri Melayu bersekutu, kemudian ke negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu, sistem residen diperkenalkan, dan akhirnya undang-undang tempatan serta undang-undang Islam disempitkan skopnya, ya. Dan masa berlalu sehinggalah 1956, apabila rakyat di tanah Melayu ingin bebas daripada penjajahan Inggeris, sehingga terbentuklah Suruhanjaya Red pada 1956, yang dipengurusi oleh Lord Red, ya. Namun Suruhanjaya Red pada waktu itu tidak dianggotai oleh orang Melayu sendiri ataupun wakil daripada tanah Melayu, ya. Namun ada seorang hakim daripada Pakistan yang telah memasukkan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan pada waktu itu, ya, untuk menjadi Islam sebagai agama rasmi bagi negara, ya. Jadi Suruhanjaya Red ini ditubuhkan untuk membentuk perlembagaan persekutuan, ya. Akhirnya pada 1957 diperkenalkan, ya. Daripada perlembagaan persekutuan ini baru kita boleh lihat bagaimanakah Islam itu diberi peruntukan di dalam undang-undang, akhirnya diterjemahkan dengan pentadbiran, ya, di Malaysia. Baik. Jadi sebelum tu kita kena lihat dulu apa itu perlembagaan persekutuan. Jadi perlembagaan persekutuan ini merupakan undang-undang bertulis, undang-undang induk ataupun undang utama dekat Malaysia, ya, di Malaysia. Mana-mana undang-undang kecil, ya, yang diperkenalkan mestilah tidak bercanggah dengan undang-undang induk ini, iaitu undang-undang persekutuan. Baik.
Perbincangan berkaitan dengan perlembagaan persekutuan itu berlaku pada 1956 dan dikuatkuasakan pada 31 Ogos, iaitu Hari Merdeka 31 Ogos 1957. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, digubal oleh Suruhanjaya Reid yang diketuai oleh Lord Reid, Sir Ivor Jennings daripada British, Sir William daripada Australia, daripada wakil India, daripada hakim daripada India, serta wakil daripada India serta Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Jadi daripada beberapa anggota ini, Hakim Abdul Hamid merupakan wakil Islam di dalam Suruhanjaya Reid. Dia seorang sahaja wakil Islam. Jadi tidak ada rakyat tempatan yang terlibat pada waktu itu, atau orang Melayu sendiri, orang Melayu Islam tidak terlibat langsung di dalam penggubalan perlembagaan persekutuan. Baik, perlembagaan persekutuan dia digubal berdasarkan memorandum yang diserahkan Parti Politik dan Pertubuhan Tanah Melayu pada waktu itu. Jadi Parti Politik dan Pertubuhan Melayu pada waktu itu menggesa supaya suatu undang-undang induk undang-undang utama negara dibentuk untuk menjelangnya kemerdekaan, ya, di mana ianya dikanunkan tetapi boleh dipinda. Ada peluang untuk meminda perlembagaan persekutuan, ya, dia boleh dikanunkan, dikuatkuasakan, digunakan sebagai rujukan utama undang-undang di Malaysia, namun ianya boleh dipinda, ya. Ia memperakukan semua undang-undang yang ada sebelum Hari Malaysia. Jadi sebelum daripada itu, dia akan memperakukan semua undang-undang yang ada, undang-undang tempatan yang ada, lalu dibentuk menjadi satu undang-undang yang lengkap, ya, undang-undang yang lengkap. Merupakan dokumen sumber segala perundangan yang ada dalam Malaysia. Jadi umpamanya macam kalau Islam kita ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama kita, ya, kat Malaysia ni dia meletakkan perlembagaan persekutuan sebagai sumber utama pada waktu inilah. Ya, mana-mana undang-undang kecil, ya, yang tertubuh selepas daripada wujudnya perlembagaan persekutuan ini tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Baik, merupakan undang-undang tertinggi negara. Mana-mana institusi tidak boleh mengatasi, mana-mana institusi tak boleh mengatasi. Sama ada institusi kehakiman ke, pengubal undang-undang seperti parlimen dan sebagainya, tidak boleh mengatasi perlembagaan persekutuan. Sumber kepada undang-undang yang sedia ada atau yang baru digubal undang-undang lain tidak boleh berlawanan dengannya. Dia merupakan sumber kalau ada undang-undang baru yang nak diwujudkan, mana-mana enactment ataupun akta-akta kecil seperti, kita ambil lah seperti enactment pentadbiran haluan Islam ke, ataupun enactment jenayah syariah ke, ataupun enactment tata cara mal ke dan sebagainya, mestilah tidak berlawanan dengan perlembagaan persekutuan. Ya, katalah kita ambil contoh kanun jenayah ataupun enactment jenayah syariah yang diperuntukkan, kita nak masukkan hukuman hudud ataupun hukuman qisas, ya, seperti hukuman hudud, potong tangan bagi mencuri. Bagi orang yang mencuri dipotong tangannya, maka ianya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan dengan memperuntukkan undang-undang syariah hanya tertakluk kepada bidang kuasa bagi jenayah,
iaitu 356, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan. Iaitu mana-mana hukuman yang di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah, sekiranya dia hendak menjalankan hukuman itu, mestilah tidak lebih daripada 3 tahun penjara, tidak lebih daripada RM5,000 denda serta 6 kali sebatan. Jadi potong tangan dia sudah dia tidak termasuk dalam peruntukan yang sedia ada. Macam tu juga kalau bagi kesalahan zina, sebatan bagi sebatan bagi pesalah yang minum arak, ya, dia sudah lebih daripada peruntukan yang sedia ada. Peruntukan ada 6 kali sebatan saja, tapi bagi peminum arak, minum arak berapa Ustaz Zarif? Peminum arak berapa? 80 80 sebatan. Jadi dia sudah luar daripada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Macam tu juga hukuman hudud, ya. Macam tu juga hukuman hudud, rejam sampai mati bagi kesalahan penzina, ya, bagi pesalah zina, ya. 40 kali. 40 kali bagi peminum arak, ya. Jadi 40 pun tetap lagi lebih daripada bidang kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kita akan lihat nanti akta yang terlibat dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah ni, ya. Jika bercanggah maka yang terbatas setakat berlawanan. Katalah kita ambil satu contoh, tak silap saya Kelantan pernah memperkenalkan rang undang-undang syariah, ya, rang undang-undang syariah, tak ingat nama penuhnya. Rang undang-undang syariah yang memperkenalkan hukuman yang hukuman dia itu lebih daripada bidang kuasa yang disediakan, yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka sampai sekarang rang undang-undang tu tak boleh dilaksanakan, ya, kerana ianya bercanggah, ya. Jadi ini antara alasan kenapa undang-undang Islam seperti hudud, qisas tidak boleh dilaksanakan, kerana ianya bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Tapi kita lihat tadi, Perlembagaan Persekutuan dia dikanunkan, namun ianya boleh dipinda. Tapi dipinda nanti kita akan lihat beberapa cara pindaan, iaitu yang pertama, dengan mendapat pungutan suara majoriti mudah di Parlimen, ya. Hampir semua orang dekat Parlimen tu setuju dengan pindaan tersebut. Katalah seluruh ahli Parlimen setuju untuk memperkenalkan undang-undang hudud contohnya, ataupun memperkenalkan undang-undang qisas terhadap kesalahan jenayah syariah, atau, ya, maka ianya boleh dilaksanakan. Tapi melihat situasi sekarang ni sukar, kerana tidak mudah untuk kita memahamkan golongan-golongan bukan Islam yang mewakili Parlimen pada ketika ini, yang ramai kerusinya di Parlimen, untuk menerima undang-undang hudud ni contohnya. Itu pun itu orang yang bukan Islam confirm lah. Orang Islam sendiri tak pasti lagi, ya. Tapi boleh saja diperkenalkan, ya, dengan syarat salah satunya undang-undang itu dipinda dengan mendapat pungutan suara majoriti mudah di Parlimen, ataupun boleh mendapat pungutan suara 2/3 daripada ahli Parlimen, ya, 2/3 daripada ahli Parlimen. Jadi pun boleh berlaku pindaan tersebut.
ataupun mendapat pungutan suara 2/3 di Parlimen dan keizinan raja-raja. Berkaitan Sabah dan Sarawak mesti mendapat pungutan suara 2/3 di Parlimen dan dipersetujui oleh yang di-Pertua Negeri. Ya. Seterusnya, boleh juga pindaan berlaku melalui perkara 150 perisytiharan darurat. Jadi ini antara cara-cara untuk perlembagaan itu dipinda. Boleh, tak ada masalah, iaitu antaranya dengan melalui persetujuan daripada ahli parlimen. Ya. Jadi kalau semua orang setuju dengan perundangan Islam itu diperkenalkan di Malaysia dengan membawa hukuman hudud, hukuman qisas dan sebagainya, maka bolehlah ia dilaksanakan. Tapi namun ianya sukar berlaku sekarang ni, kerana tidak dapat 2/3 daripada ahli parlimen yang menerima perkara tersebut, ya, undang-undang tersebut, perubahan tersebut. Baik. Dalam perlembagaan persekutuan ada benda-benda yang tidak boleh dipersoalkan, iaitu antaranya Islam sebagai agama persekutuan. Ya, Islam sebagai agama persekutuan. Jadi telah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan bahawasanya Islam itu adalah agama bagi persekutuan. Jadi ini ada banyak tafsir daripada pakar-pakar undang-undang. Ada yang mengatakan Islam agama persekutuan merujuk kepada Malaysia ini adalah negara Islam. Jadi undang-undangnya sepatutnya Islam, undang-undang Islam. Ada juga yang mentafsirkan Islam sebagai agama persekutuan sebagai Islam sebagai agama rasmi sahaja bagi persekutuan, iaitu merujuk kepada mana-mana upacara-upacara rasmi yang dijalankan oleh kerajaan, maka perlu mengikut adat istiadat Islam ataupun contohnya perlantikan agung, perlantikan Perdana Menteri contohnya, ya, ada akad sumpah contohnya kan, wallahi wabillahi watallahi dan sebagainya tu. Hanya itu sahaja agama Islam, skop agama Islam. Ada kata Islam sebagai agama persekutuan merujuk kepada adat-adat sahaja seperti perkahwinan, ya, pertunangan, dan itu sahaja, ya. Jadi kalau ikut peruntukan di dalam perlembagaan, memang jelas dia dia memperuntukkan bahawasanya Islam sebagai agama bagi persekutuan, bukanlah agama rasmi sahaja, bukanlah agama bagi upacara-upacara rasmi sahaja, ya. Jadi ini ada yang antara orang-orang ataupun sebilangan umat-umat Islam yang memperjuangkan Islam sebagai agama bagi persekutuan, ya. Ada yang mentafsirkan Malaysia ni adalah negara sekular, ya. Maka ini hanya tafsiran sahaja, ya. Kalau kita lihat kepada peruntukan di dalam perlembagaan, memang jelas dia memperuntukkan Islam agama bagi persekutuan. Yang keduanya, kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, ya. Sebab itu di Malaysia orang Melayu ada hak-hak keistimewaan yang diberikan kepada orang Melayu ni, ya, sebab perlembagaan persekutuan yang memperuntukkan sedemikian, ya. Islam sebab tu contohnya kalau kita beli kita ada pemaju buat rumah, ada beberapa persen Bumiputera, ya. Di sudut pendidikan, Bumiputera ni ada kelebihannya dari sudut pinjaman, dari sudut kalau contoh dari sudut IPT, kita ada UiTM, ya. Jadi Bumiputera ini dibagi kelebihan dari pelbagai sudut, dari sudut bantuan dan sebagainya. Bumiputera ini
diberi kelebihan. Sebab ini tidak ada siapa yang boleh tidak boleh mempertikaikan, kerana ianya memang dah diperuntukkan di dalam persekutuan. Ya. Jadi siapa-siapa yang hendak mempertikaikan kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, sebagaimana yang ada dalam perlembagaan persekutuan, maka dia kena baca baliklah perlembagaan persekutuan dan faham dia betul-betul. Ya, yang ketiga, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ya. Kita boleh mempelajari dan menguasai bahasa-bahasa asing lain, tak ada masalah. Tapi bahasa Melayu adalah menjadi keutamaan bagi Malaysia kerana kedudukannya tinggi di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi boleh mempelajari bahasa lain, boleh amalkan bahasa-bahasa lain, tak ada masalah. Tapi bahasa kebangsaan bagi Malaysia adalah bahasa Melayu. Itu tak boleh diubah. Ya, yang ketiga. Yang keempat, kedudukan raja-raja Melayu tidak boleh dipertikaikan. Ya, kalau kita lihat sekarang ni macam-macam tomahan ataupun beberapa idea yang diperkenalkan oleh individu-individu tertentu untuk mempertikaikan kedudukan raja-raja Melayu, maka sebenarnya ia telah tidak memperakui apa yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia ataupun Perlembagaan Persekutuan. Ya, raja-raja Melayu ni adalah sebagai simbol. Ya, keutamaannya kalau kita lihat, kalau kita tak nampak kedudukan raja-raja Melayu ni, itu yang kita akan mempertikaikan dan sebagainya. Jadi kita kena belajar sejarah, sedikit belajar sejarah tanah Melayu serta fungsi raja-raja ni sendiri. Ya, sampai sekarang raja-raja ni masih berfungsi sebagai ketua agama bagi negeri-negeri yang di bawah pemerintahannya. Ya, dia akan pegang agama tu, agama Islam tu. Dia adalah ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang beraja ataupun bersultan. Ya, jadi bila ada raja ini sebagai ketua, jadi orang lain tak boleh mempertikaikan. Ada juga hura-hura yang nak jadikan Malaysia ni sebagai negara republik. Ya, bahkan datang daripada orang Islam sendiri. Ya, untuk menghapuskan kuasa-kuasa raja ni. Ya, mungkin raja ni tidak terlibat secara langsung dalam pentadbiran utama negara, tapi dari sudut pentadbiran agama Islam, raja ni sangat penting dalam mengeluarkan arahan, dalam menguatkuasakan undang-undang Islam tu sendiri, memperlihatkan undang-undang Islam ataupun pentadbiran Islam tu tinggi di dalam negeri tersebut. Ya, jadi raja ni perlu, walaupun raja tu bukanlah alim ulama, bukan orang-orang yang alim, ya, tentang agama Islam, tapi kedudukannya itu penting di dalam sesebuah negeri. Ya, jadi dia akan memperlihatkan agama Islam itu perlu dihormati sebab ada ketuanya. Ya, kebanyakan orang Islam, orang Melayu dekat Malaysia ni, dia hormatkan raja. Jadi bila orang menyentuh agama Islam, maka dia menyentuh raja. Bila menyentuh raja, maka orang Islam ni biasa dia akan marahlah. Ya. Yang kelima, kerakyatan atau kewarganegaraan. Kerakyatan atau kewarganegaraan yang telah diterima, diluluskan oleh kerajaan, maka ianya tidak boleh dipertikaikan. Ya, kedaulatan tu penting, kedaulatan kerakyatan tu penting, supaya orang-orang daripada luar tak boleh mempertikaikan kerakyatan yang diberikan oleh kerajaan kepada seseorang. Baik, dalam
kita membicarakan tentang pentadbiran hal-hal Islam di Malaysia, kita perlu lihat kepada beberapa perkara-perkara penting di dalam perlembagaan persekutuan supaya kita faham kedudukan Islam itu macam mana. Jadi dalam perkara 4/1, dia telah memperuntukkan Islam adalah ni 4/1 ni, maksudnya perkara ini ada di dalam perlembagaan persekutuan, iaitu perkara 4/1 memperuntukkan ataupun perkara 4/1 di dalam perlembagaan persekutuan memperuntukkan Islam adalah agama persekutuan. Ya. Islam adalah agama persekutuan. Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi Islam itu merupakan agama bagi seluruh negeri di Malaysia. Ya, baik negeri tersebut beraja ataupun tidak beraja, dia kena tunduk dengan perlembagaan yang memperuntukkan Islam adalah agama bagi persekutuan. Pada masa yang sama, agama-agama lain, baik Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya, boleh diamalkan dengan aman damai, boleh beramal, tak ada masalah. Di mana-mana bahagian persekutuan, di mana-mana negeri yang ada dekat Malaysia ni, tak ada masalah. Ya, boleh amalkan dengan aman damai. Ya. Selain itu, negeri selain daripada negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, ketua agama Islam adalah Raja Sultan negeri berkenaan. Baik. Negeri selain negeri yang tidak mempunyai raja, maka ketua agama bagi negeri tersebut adalah yang di-Pertuan Agong. Contohnya Melaka. Melaka tidak ada sultan ataupun raja. Begitu juga Pulau Pinang dan juga Sabah serta Sarawak. Jadi Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka ini merupakan negeri yang tidak beraja. Maka ketua agama bagi negeri-negeri tersebut adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi mana-mana Pertuan Agong yang dilantik pada satu masa, maka dia adalah ketua agama bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Bagi negeri-negeri yang beraja, maka ketua agama bagi negeri tersebut adalah raja itu sendiri. Ya. Seperti Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Johor, ya, Kelantan, Kedah, Terengganu, Perak, Perlis. Ini adalah negeri-negeri yang beraja, maka raja pada negeri tersebut merupakan ketua agama bagi negeri tersebut. Ya. Okey, baik. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Bagi wilayah-wilayah persekutuan, Labuan dan Putrajaya pun Agong sebagai ketua agama bagi wilayah-wilayah ini. Ya, agama lain disebarkan kepada penganut Islam. Dan dalam perkara 11/4 perlembagaan persekutuan, ya, walaupun tadi dalam perkara 4/1 memperuntukkan agama lain boleh diamalkan dengan aman damai, namun agama lain disebarkan kepada penganut Islam, ya, tak boleh agama lain, penganut agama lain menyebarkan fahaman ataupun agama mereka, kepercayaan agama mereka kepada umat penganut Islam. Ini yang diperuntukkan di dalam perlembagaan persekutuan. Ya. Adapun agama Islam disebarkan tak ada masalah, sebab ini tidak ada halangan dari sudut peruntukan di dalam perlembagaan. Tapi agama lain jika nak menyebarkan menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam, maka ini dilarang sama sekali. Jadi kalau ada isu sebelum-sebelum ni yang berlaku, penyebaran Bible dan sebagainya, ya, mengajak seseorang dekat mengajak seseorang
masuk agama mereka dan sebagainya, apa-apa cara ataupun ikhtiar untuk memperkembangkan agama mereka atau memperkenalkan agama mereka kepada penganut Islam, maka ianya adalah dilarang. Ya, maka ianya adalah dilarang sama sekali. Bila ianya telah diperuntukkan di dalam perlembagaan persekutuan, maka sekiranya mereka langgar, maka mereka boleh dikenakan hukuman. Ya. Enactment yang berkaitan telah terbentuk bagi tujuan ini. Jadi kita ada enactment jenayah syariah, enactment pentadbiran hal ehwal agama Islam, enactment macam-macam yang dibentuk, ya, untuk ataupun bertujuan menjaga perkara-perkara ni, ya, menjaga perkara-perkara ini. Contohnya menyebarkan agama lain kepada penganut agama Islam, maka ianya menjadi satu kesalahan. Maka perkara tersebut telah diperuntukkan di dalam enactment yang berkaitan, ya. Maka apa hukumannya boleh dilaksanakan kerana ianya telah diperakui oleh perlembagaan persekutuan. Baik. Pentingnya kalau kita bicarakan tentang pentadbiran hal ehwal Islam, kita juga perlu melihat kepada pembahagian kuasa di antara federal ataupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, ya, supaya kita tidak melangkau antara kuasa. Sama ada negeri tak boleh melangkau kepada kuasa federal, federal juga tak boleh melangkau kepada kuasa negeri, ya. Pembahagian kuasa ni antara federal dan kerajaan negeri kita boleh lihat dekat jadual ke-9 perlembagaan persekutuan, ya. Nanti kita akan lihat. Jadi pembahagian kuasa ditentukan perlembagaan, ya. Kuasa persekutuan lebih luas, ya. Jadi dalam perlembagaan persekutuan, kuasa bagi persekutuan adalah lebih banyak berbanding kuasa negeri, ya. Yang mana bertujuan menyelesaikan pertelingkahan antara keduanya. Jadi pembahagian kuasa ni penting supaya isu pertelingkahan antara negeri dan federal tu selesai, ya. Kalau perkara ini tidak dijelaskan, maka nanti akan, contoh, saya bagi satu contoh. Contoh, kalau federal boleh melangkau kuasa negeri, pada masa yang sama negeri ada sultan yang menjadi ketua bagi negeri tersebut. Katalah di peringkat federal menghukumkan, memfatwakan sesuatu perkara. Jadi kalau kuasa federal ini boleh melangkaui kuasa negeri, padahal negeri tersebut ataupun sultan bagi negeri tersebut tidak setuju dengan perkara tersebut, jadi akan jadi isu yang besar, ya. Padahal di negeri tersebut ada ketua. Kita ambil satu contoh, contohnya ASB. ASB, isu ASB ni katalah diperkenalkan oleh fatwa kebangsaan, ya, tentang keharusannya. Boleh, walaupun ada beberapa isu dalam ASB itu. Jadi dia tidak boleh melangkaui negeri-negeri. Negeri-negeri boleh terima ataupun boleh tidak terima untuk menerima fatwa tersebut, serta memperakuinya. Katalah federal kata harus, tapi negeri kata haram, ASB tetap haram, contoh macam tu. Maka dia telah bertelingkah ataupun dia dah ada dia dah ada kontradik kat situ. Padahal dekat negeri dia ada ketua agama bagi negeri tersebut, ya. Jadi bila ada pembahagian kuasa ini, maka jelas negeri tidak boleh, bukan negeri tak boleh, negeri boleh mempertimbangkan fatwa tersebut sama ada menerima ataupun tidak, ya, keharusannya ataupun pengharamannya. Katalah isu
rokok contohnya. Fatwa kebangsaan kata rokok itu haram. Jadi negeri boleh mempertimbangkan sama ada di negeri mereka untuk fatwa tersebut diterima pakai sebagai haram, boleh ikut, ataupun mereka senyap saja, tidak memfatwakan apa-apa tentang pengharaman rokok. Ya. Jadi itu adalah kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan, di mana negeri ada kuasa dia